Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid tahun 2 SK Kampung Kota. Hari ini kita sambung kelas PDPR Sains kita dengan tajuk bagi campuran, tajuk baru, tajuk kecil bagi campuran iaitu bahan larut lebih cepat. Bahan larut lebih cepat. Kamu boleh buka buku teks kamu, muka surat 96. Jom kita lihat apa cerita pasal bahan larut lebih cepat. Hari tu mula-mula kita belajar 5 cara untuk menghasilkan campuran. Kemudian kita belajar tentang ada bahan boleh larut dalam air, ada bahan tak boleh larut dalam air. Tajuk hari ni pasal mengenai macam mana kita nak larutkan sesuatu bahan tu dengan lebih cepat. Nanti kita akan buat sikit demonstrasi. Kita baca dulu, kita tengok dulu apa uji kaji yang nak dibuat hari ni. Situasi pertama. Lihat permasalahan kawan kita ni. Dia kata apa? Air manakah boleh melarutkan gula dengan lebih cepat? Dia nak tahu air mana yang lebih cepat melarutkan gula. Mari kita siasat. Tengok ada air panas, ada air sejuk. Kemudiannya ada bahan yang boleh larut dalam air iaitu gula. Kita nak tengok gula ni larut cepat dalam air macam mana? Air sejuk atau air panas? Kita lihat sini uji kaji dia ni. Saya uji. Menyiasat kelarutan gula dalam air panas dan sejuk. Dia nak uji dalam dua jenis air yang berbeza suhu. Air panas dengan air sejuk. Kita lihat sini. Alat dan bahan tu kamu boleh baca. Kemudian kita lihat langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Yang pertama, tuang 200 ml air sejuk ke dalam bikar A dan 200 ml air panas ke dalam bikar B. Bikar A air sejuk, bikar B air panas. Jadi kena ada dua bekas. Nanti cikgu akan gunakan gelas lah. Ni dekat rumah kita tak ada bahan alatan radas. Jadi kita guna apa yang ada di rumah. Lihat langkah 2. Masukkan 1 sudu kecil gula. Satu saja. Ke dalam setiap bikar. Bahagian A ni 1 sudu gula. Bahagian B ni, bikar B ni pun 1 sudu gula. Sama banyak. Lihat. Nombor 3. Dia kata apa? Aduk. Aduk tu kacau lah. Aduk air dalam kedua-dua bikar secara serentak. Kita kena kacau dua-dua bersama-sama. Dah letak gula, kacau bersama-sama. Lihat yang nombor 4. Dia kata apa? Apa langkah-langkah nombor 4? Perhatikan gula di dalam bikar A dan bikar B. Yang manakah larut dahulu? Kemudian catat pemerhatian kamu. Kita kena tengok. Langkah 4 ni nak tengok bikar A dengan bikar B ni, gula mana yang hilang dulu? Bukanlah hilang, yang larut dahulu. Gula mana? Dalam bikar air sejuk ke atau bikar air panas? Itu yang dia minta. Sekejap lagi kita cuba buat. Jom cuba kita buat uji kaji ni. Okey murid, ni dia. Kita buat eksperimen kita sikit tentang nak melarutkan gula dalam air panas atau air sejuk. Nak tengok mana lebih cepat larut. Kat sini, ini cikgu ada gelas air sejuk. Bikar A lah. Yang ini gelas air panas. Bikar B. Arahan dia, kita masukkan air yang sama banyak tapi berbeza suhu. Suhu sejuk dengan suhu panas. Kemudian kita akan masukkan 1 sudu gula. 1 sudu gula bagi setiap gelas. Bagi setiap bikar. Cikgu masukkan gula. 1. Dah masuk. Ini pun sama juga. 2. Sekarang kita akan cuba kacau. Kita nak tengok mana gula yang lebih cepat larut dalam air sejuk atau air panas. Jom kita lihat. Kita kacau. Ni cikgu guna gula perang. Gula pasir warna perang. Kita tengok siapa gelas mana yang gulanya lebih cepat, lebih mudah untuk larut.
Okey. Oh, tengok tu. Apa jadi? Nampak tak? Nampak tak? Kalau kamu perasan, yang dalam bika, dalam gelas air sejuk ni, masih nampak ada gula yang terbentuk lagi kan? Okey. Tapi kalau kamu tengok dalam bekas gelas yang air panas ni, dah tak ada garam. Dah tak ada gula. Okey, dah tak ada gula. Yang ni masih ada. Nampak tu? Oh, bawah tu kan? Okey. Maksudnya mana lagi cepat untuk melarut? Gula dalam gelas mana lagi cepat melarut? Dalam gelas berisi air panas. Jadi kita tahu dari sini kita nampak, okey, gula, okey, bahan mudah melarut dalam air panas. Okey. Jom kita buat uji kaji seterusnya. Okey, kita jawab dulu soalan untuk uji kaji ni. Okey. Okey, daripada uji kaji tadi kita nampak gula yang dalam gelas air sejuk, okey, dalam gelas air sejuk lambat untuk melarut berbanding gula di dalam gelas yang air panas. Okey. Jadi kalau kat sini kita tengok soalannya apa? Bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat dalam air apa ni? Air panas. Okey. Berbanding dengan di dalam air sejuk. Sebab tu kalau kita nak buat air teh, air minuman lah, air teh ke, air Milo yang letak gula ke, air kopi kan, kopi O kan. Okey, kita letak air panas. Kita gunakan air panas sebab kita nak melarutkan gula dengan lebih cepat. Kalau kamu guna air sejuk, kamu kata, oh tak naklah minum air kopi panas, nak minum kopi sejuk. Kamu guna air sejuk, kamu kacau gula yang dalam air tu, dia lambat larut. Berminit-minit nak kena kacau baru dia larut. Kalau guna air panas, dia mudah larut dan cepat melarut. Jadi kat sini kita belajar air panas menyebabkan gula lebih cepat larut. Okey? Jom kita lihat situasi 2. Tadi air panas dengan air sejuk. Situasi 2 apa ceritanya? Okey, jom. Apa masalah kawan kita ni? Mengapakah air teh ini masih tawar walaupun telah diletakkan gula? Dah letak gula tapi masih tawar. Kenapa? Mesti ada masalahnya. Jom kita lihat apakah masalahnya. Okey. Uji kaji kedua menyiasat kelarutan gula dengan mengaduk atau tidak. Kita nak tengok mana yang lebih mudah larut. Gula yang dalam bekas mana yang mudah larut? Bekas yang dikacau, diaduk ataupun yang tidak diaduk. Okey? Jom kita lihat. Itu alat dan bahan yang diperlukan. Okey, kemudian adanya langkah-langkah aktiviti. Okey, yang pertama, tuang 200 ml air ke dalam setiap bika. Bika A 200 ml. Bika B pun 200 ml. Okey. Tengok langkah kedua. Okey, muka surat 98 langkah kedua. Masukkan 1 sudu kecil gula setiap bika. 1 sudu. Okey. Air tadi sama suhunya. Okey, air suam. Tak panas, tak sejuk. Sama saja. Okey. Yang uji kaji pertama tadi air panas, air sejuk. Yang ni air suam, air biasa. Okey. Langkah ketiga. Kita lihat. Aduk air di dalam bika B sahaja. Kita kacau bika B sahaja. Bika A jangan dikacau. Biarkan. Okey. Yang keempat, rekod pemerhatian kamu. Okey. Jom kita tengok. Kita buat uji kaji yang kedua ni. Nak tengok gula dalam bekas mana, dalam gelas mana yang lebih mudah larut. Gelas yang dikacau, diaduk ataupun gelas yang tidak diaduk. Okey. Jom kita lihat. Okey murid. Ini uji kaji yang kedua. Kita nak tengok keadaan gula dalam air yang macam mana lebih mudah melarut, diaduk atau tidak diaduk. Okey. Cikgu ada 2 gelas yang sama besar. Cikgu masukkan jumlah air yang sama banyak. Okey, macam dalam arahan tadi dia suruh letak 200 ml air.
Okey, cikgu tak ada bika. Tak ada silinder penyekat. Jadi kita guna apa yang ada di rumah. Okey, cikgu tuang air yang sama banyak dalam 2 gelas yang sama besar. Kemudian kedua-dua suhu air ni bukan air sejuk, bukan air panas, tapi air suam, air biasa. Macam uji kaji yang pertama tadi, kita bezakan air sejuk dengan air panas. Ini air yang sama suhunya. Okey. Air apa tu? Air masak lah, air biasa lah kan. Okey, kemudian kita akan masukkan 1 sudu gula pasir bagi kedua-dua gelas. Okey, letak sama banyak. Jom kita lihat. Okey. Yang pertama, gelas pertama cikgu letak 1 sudu. Gelas yang kedua pun cikgu letak 1 sudu. Gelas A dengan gelas B. Kemudian arahan uji kaji tadi, lepas dah letak kedua-dua gelas ni dengan air dan gula, gelas B akan dikacau. Okey, jadi cikgu akan kacau salah satu gelas. Cikgu akan aduk, okey, menggunakan sudu. Kita nak tengok mana gula dalam gelas mana yang lebih cepat larut. Okey, jom kita kacau gelas ini. Okey, gelas B lah kalau ikut dalam arahan kan. Okey, kita kacau. Yang ni biarkan dia. Okey, gula ni kita nak tengok dia larut cepat atau lambat. Okay, ni kita kacau saja. Kacau. Nampak? Okey. Apa yang kamu boleh dapat perhatikan? Apa yang kamu boleh nampak? Kalau kita lihat kat sini, dalam bekas A ni, gulanya masih banyak kelihatan. Okey? Dalam bekas B ni, yang kita aduk, yang kita kacau, nampak tak gulanya? Gulanya sudah semakin kurang kelihatan. Adakah gulanya hilang? Tak, dia bukan hilang. Dia sudah melarut dengan lebih cepat. Okey? Nah, tengok. Nampak? Okey? Dah tiada gula yang kelihatan. Tapi sebenarnya ada dalam air ni. Dia telah melarut. Okey? Berbanding gula dalam bekas A yang tidak diaduk, yang tidak dikacau. Okey, kamu boleh nampak gulanya tu. Nampak? Okey? Tapi dia sedang melarut. Cuma lambat. Bukan tak larut. Cuma lambat. Okey? Jadi kat sini kita nampak. Kalau yang situasi pertama tadi, uji kaji pertama tadi, air panas, gulanya cepat melarut. Okey? Dalam situasi yang kedua ni, air yang dikacau, yang diaduk, gulanya cepat larut. Jom kita cuba jawab soalan untuk uji kaji ini. Okey? Okey, tu dia kita dah tengok tadi, uji kaji tadi. Kalau kita guna apa? Air yang sama suhunya, kemudian diletakkan dengan gula 1 sudu dan satu cawan tu, satu gelas tu kita kacau, kita aduk, satu lagi kita tak aduk. Mana satu gula yang cepat larut? Gula dalam bekas yang airnya diaduk, dikacau, dia lebih cepat larut. Jadi boleh tak kita jawab soalan di bawah ni? Bahan larut lebih cepat jika mana nak pilih ni? Diaduk atau tidak diaduk? Bahan larut lebih cepat jika diaduk. Sebab tu kalau kamu tengok, kamu buat air teh, air Milo, air kopi kan, dah letak air panas kan, letak gula tu mudah larut, nak lagi cepat larut, aduk dia, kacau. Gula itu akan melarut dengan lebih mudah dan lebih cepat. Okey? Jom kita lihat seterusnya. Situasi 3. Situasi 3 ni cikgu tak boleh nak buat uji kaji sebab cikgu tak ada gula cube. Tapi kita boleh tengoklah, kita boleh faham, kita boleh cuba fikir apa yang akan berlaku. Okey. Situasi 3. Mengapakah air kopi ini masih lagi tidak manis? Masih tidak manis walaupun saya telah mengaduknya. Okey, kamu lihat ni. Gambar ni. Kawan kamu ni bukannya dia letak ais tau. Itu adalah cube gula. Okey, gula cube. Gula cube ni bentuk macam cube lah, macam petak. Macam kita panggil, kalau kamu dah belajar matematik, dia panggil kubus. Okey? Cube gula letak dalam air kopi ke air teh. Okey? Selalu yang kat rumah kamu tu, kat dapur rumah mak kamu tu, itu selalunya gula pasir. Ni gula cube ni kena beli kat kedai lah, kena cari. Okey? Rumah cikgu tak ada. Okey? Jadi kita tadi yang uji kaji tadi pun kita guna gula pasir. Okey? Jom kita lihat uji kaji ini. Menyiasat kelarutan gula. Okey? Menyiasat kelarutan gula pasir dan gula cube. Nak tengok mana yang lebih mudah dilarutkan. Sama ada gula pasir ataupun
gula cube. Ni gula pasir yang tadi kita pakai lah. Ini gula cube. Boleh cari di kedai. Dia bentuk cube. Okay? Jom kita lihat. Okay, muka surat 99. Langkah-langkahnya. Tuang 200 ml air ke dalam setiap bika. Sama juga. 200 ml, 200 ml air. Suhu sama. Okay. Kamu nak guna air panas dua-dua boleh. Nak guna air suam untuk kedua-dua bekas pun boleh. Okay. Tapi kalau nak selamat, takut melecur, kita guna air suam. Okay. Tapi kalau nak cepat, guna air apa? Air panas. Nak bagi dia laut cepat, guna air panas. Tapi ni dia kata hanya letak air. Jadi kita gunalah air suam. Okay. Tengok nombor 2. Masukkan 1 sudu gula pasir ke dalam bika A. Bika A gula pasir. Dan 1 ketul. 1 ketul saja, bukan 2. Gula cube ke dalam bika B. Bika B guna 1 ketul gula cube. Okey. Jom kita tengok apa arahan langkah-langkah nombor 3. Okey. Aduk air. Okey, aduk air di dalam kedua-dua bika secara serentak. Kacau kedua-dua bika tu, kedua-dua gelas itu. Okey, gula pasir dengan gula cube kacau bersama, sama serentak. Okey, catatkan pemerhatian kamu. Okey, dalam kes ini kita akan lihat di mana gula pasir dalam bika A, okey, gula pasir dalam bika A lebih cepat melarut. Lebih cepat melarut berbanding gula cube dalam bika B. Kenapa agaknya? Sebab gula pasir saiz dia halus. Okey, dia kecil. Jadi dia senang nak melarut. Gula cube ni dia gula pasir yang dah dimampatkan. Dia jadi rapat. Jadi bentuk cube besar. Jadi dia bersaiz besar. Nak larutkan dia jadi lambat. Okey. Jadi apa soalan kita kat sini? Boleh tak kita jawab? Bahan bersaiz besar ke kecil? Lebih cepat larut berbanding bahan bersaiz besar ke kecil? Okey. Tadi cikgu cakap gula pasir lebih cepat larut sebab dia saiz dia kecil. Gula cube saiz dia besar. Okey, jadi dia lambat nak melarut. Okey. Jadi apa jawapan kat sini? Kat sini kita boleh tahu bahan bersaiz kecil lebih cepat larut berbanding bahan bersaiz besar. Okey. Itu dia cara kita nak melarutkan sesuatu bahan dalam air dengan lebih cepat. Ada 3 situasi. Okey. Yang pertama tadi tentang suhu air. Kedua, aduk atau tidak aduk. Ketiga, tentang saiz bahan yang nak dilarut. Jadi kita tengok apa cikgu ni cakap. Okey. Apakah yang dapat kamu rumuskan daripada ketiga-tiga penyiasatan tadi? Okey. Jom kita tengok apa kawan kita cakap. Bahan boleh dilarutkan dengan lebih cepat di dalam air panas, diaduk dan menggunakan saiz bahan yang lebih kecil. Ini 3 kita buat tadi. Aduk dalam air, letak dalam air panas, kemudian diaduk dan gunakan bahan yang bersaiz kecil supaya lebih mudah untuk dilarutkan. Okey? Itu dia tentang topik kita belajar pada hari ini tentang melarutkan bahan dengan lebih cepat. Ada 3 cara. Pertama tadi, guna air panas. Kedua, aduk bahan tersebut. Ketiga, gunakan bahan bersaiz kecil. Jadi cikgu harap kamu faham, kamu mengingat, kamu boleh boleh buatlah di rumah, boleh aplikasikan di rumah. Okey? Kita jumpa lagi di kelas yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye.